Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para a'immah, para alim ulama yang mengikuti pengajian ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita, iaitu kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dengan harapan insya-Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam tidak dilupakan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan syafaat uzma beliaulah yang kita dapat selamat di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka setelah kata-kata Al-Imam iaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di mana beliau berkata qad ajma'al ulama'u salafan wa khalafan ala istihbabi dzikrillahi fi jama'atin fil masjid wa ghairihi min ghairi nakirin bi syartihi. Kata-kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini jelas menunjukkan bahawa kita dianjurkan, tuan-tuan dan puan, untuk berzikir bersama-sama, beramai-ramai, dan disepakati oleh ulama salaf dan khalaf keharusan, bahkan istihbab, iaitu kesunahan berzikir tersebut. Seperti terjemahannya, sesungguhnya telah berhimpun segala ulama yang dahulu dan ulama yang kemudian atas sunat berzikir di dalam orang banyak, sama ada di dalam perhimpunan, di dalam masjid dan lainnya, dengan tiada disalahi oleh orang dengan syarat. Jadi tidak ada yang menyalahi perkara ini. Semuanya sepakat boleh dan dianjurkan. Ini yang dimaksudkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dikatakan lagi, dan lagi seyogianya, ini kata-kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang bagi, seyogianya itu adalah terjemahan Melayu bagi yang bagi. Yang bagi itu seyogianya. Dalam bahasa Arab, yang bagi ini memiliki beberapa makna. Kadang-kadang menjadi sunnat, boleh jadi wajib apabila yang berkaitan dengan mukhalifnya itu haram, maka dia jadi wajib. Mukhalif tu benda yang lawannya itu adalah haram, maka seyogyanya itu akan menjadi wajib dalam bahasa Arab. Kadang-kadang lah, depends, tergantung kepada uslub. Dan kadang-kadang yang bagi itu menunjukkan erti istihbab, anjuran, sunat dan lain-lain. Jadi ada perbincangan dalam sighat yang bagi seperti yang diketahui dalam kitab-kitab. Maka dalam hal ini, dan lagi seyogyanya bagi orang yang berzikir itu bahawa menghadirkan di dalam hati mereka itu akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila berzikir, kita menghadirkan dalam hati kita keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling penting dalam berzikir. Jadi berzikir ni bukan sekadar pegang tasbih, zikir, otak kita duk fikir kereta, rumah, fikir macam-macam, duk fikir apa nak jadi, kita nak pergi situ, kita nak pergi sini, nak jalan sana, jalan sini, holiday ni nak buat apa. Bukan. Itu bukan. Nanti maksud zikir itu akan hilang, tuan-tuan. Jadi zikir tu kita nak khusyuk. So nak khusyuk ni, ada yang kata, ustaz saya nak khusyuk ni macam mana? Bayangkan tulisan dia, makom paling awal tu kita nak buat macam mana? Kita bayangkan tulisan dia, tulisan la ilaha illallah misalnya dia, untuk cepat masuk dalam otak kita misalnya dia. Kan macam kita nak hafal Quran. Kalau nak hafal Quran, kalau kita baca saja susah sikit nak hafal.
Baca ayat tu. Ulang 10 kali, ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Okey, baru lekat. Kadang masih tak lekat juga tuan-tuan. Kadang-kadang. Lebih lagi kalau hati kita tak tenang. Tapi ada ilmu, ulama sebut ada ilmu untuk lekatkan dalam hati Al-Quran tersebut bila kita hafal, iaitu menulisnya. Sebab itu kita perlu kepada eluh penulisan. Jadi ni sekarang kita berada muka surat 321 tuan-tuan. Muka surat 321 bab ke-6 Hidayatus Salikin tentang pada menyatakan fadilat zikir, adabnya dan kaifiatnya. Okey. Jadi hadir wal hadirah hafizakumullah. Jadi ulama dahulu terutama di Maghribi misalnya, Mauritania, kita tahu Mauritania Maghribi ini terkenal melahirkan paling banyak al-hufaz. Paling banyak orang yang menghafal Al-Quran. Paling banyak. Kalau di Mauritania tu lelaki 90% hafal Quran lah atau lebih. Banyak tu Ustaz, betul. Itu fakta. Saya boleh kata fakta. Sebab orang Mauritania ni memang kalau umur 12 tahun, anak lelaki tak hafal Quran, mak dia dah sedih dah. Sebab apa? Ingat anak dia idiot. Sampai macam tu. Ini yang saya tahulah, yang saya dapat tahu. Kalau di Maghribi, mungkin adat dia, jumlah dia tidak sampai itu, tapi Masya Allah. Banyak kutab dan tempat hafal Al-Quran. Jadi mereka ini dari awal tu hafal Quran. Dan apa kunci cara mereka cepat hafal Quran? Iaitu papan loh tersebut. Papan loh kita panggil. Dia ada papan. Lalu kita beli pen tutul. Kalau bahasa Jawa kita panggil pen tutul lah. Kalau dekat Maghribi tu kita panggil kolam je lah. Dia panggil kolam. Kan? And then dengan hibrah dia tu, ink dia tu, dakwat dia tu, dia tulis lah, cucuk ni, tulis. Ini menyebabkan dia hafal cepat lekat dalam hafalan dia. Al-Quran tu dia tulis dengan harakatnya. Cara Maghribi lain sikit lah, dengan mana ni dia tulis, habis tulis hafal, dia pun hafal, baca, hafal. So penulisan itu menyebabkan dia lekat dalam hati. Dia menjiwai. So bila dia hafal, dia cepat hafal. Bila dia dah hafal, baru nanti syekh dia ambil papan tu, cuba kau baca. Syekh dia tengok papan tu, tengok betul tulisan dia, dan dia baca pun betul. Okey, betul. Bila betul, padam. Lepas tu start tulis lagi. Macam tu. Sampai 30 juz. Sebab tu hafalan mereka betul-betul lekat. Bukan sekadar hafiz. Hafiz macam mana? Hafiz ikut silibus. Jadi ada istilah budaya, iaitu orang hafal ikut silibus. Kat sekolah, kat madrasah, kena hafal sekian, hafal 2 tahun khatam. Tapi kalau cek balik, awal semua tu tak khatam. Disuruh dia baca ijazah, kita panggil ijazah Quran bil ghaib, dia tak boleh lulus. Dia bukan sekadar macam tu, dia betul-betul hafal. Ini kerana tasawur tersebut boleh. Jadi orang yang tingkat pertama dalam berzikir, yang belum tenggelam dalam cinta Allah SWT, dia mungkin hanya boleh sekadar itu. Jadi dalam otak dia macam la ilaha illallah tu, dia hanya boleh gambarkan tulisan yang dia baca daripada zikir-zikir tersebut. Tapi kalau orang yang peringkat yang lebih tinggi dalam zikir dia, jadi dia dah mendarah daging seperti yang saya baca pada minggu lepas, iaitu tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada minggu lepas tentang kalam Imam As-Sanusi rahimahullah, iaitu wa ala akilin an yukthira min zikriha. Dan dia kena lekatkan, dia kena masukkan dalam fikir dia dan fikiran dia tentang makna daripada akidah 20, sifat 20 yang telah disebutkan itu. Dilekatkan, dimasukkan, ditakhallukkan di dalam diri dia. Dia masukkan, bagi dia betul-betul mendarah daging. Ini bahasa Imam As-Sanusi. Maka dalam hal ini macam mana? Ini yang dituntut. Ini yang dituntut. Sebab itu disebutkan, dan lagi seyogianya
bagi orang yang berzikir itu bahawa menghadirkan di dalam hati mereka ini. Jadi menghadirkan di dalam hati mereka, bahasa Imam Sanusi apa? Bahasa Imam Sanusi adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu disebut di sini iaitu fa'alal akili ayyukthira min dzikra mustahdiran limahtawat, iaitu dia kena menghadirkan pada apa yang terkandung alaihi min aqaidil iman, daripada akidah-akidah iman, hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi, sehingga dia menjadi satu beserta dengan makna-maknanya dengan daging dan darah dia. Ini dikatakan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah tentang cara berzikir tersebut. Maka ketika ini dia menghadirkan dalam hati mereka itu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Syekh Abu Bakar Al-Kattan rahimahullah taala. Apa kata-kata Syekh Abu Bakar Al-Kattan? Min syurutihi min syuruti dzikri ay yashabahu al-ijlalu lillahi ta'ala wa ta'zimuhu wa illa lam yuflih sahibuhu fi maqamir rijal. Setengah daripada syarat orang yang berzikir itu bahawa menyertai akan dia membesarkan bagi Allah Subhanahu wa taala dan mentakzimkan akan dia. Jadi yashabahul ijlalu lillahi ta'ala wa ta'zimu. Dia masukkan dalam hati dia seperti itu. Takzimkan akan dia. Maka jika tiada yang demikian itu, nescaya tiada dapat kemenangan oleh orang yang berzikir itu di dalam maqam rijal. Jadi kalau tak dapat macam itu, lam yuflih sahibuhu fi maqamir rijal. Iaitu nescaya tiada boleh. Ini disyarahkan oleh Imam Syekh Abdul Samad Al-Fanbani, iaitu nescaya tiada boleh naik ia ke atas martabat orang yang arifin. Jadi dia tak boleh masuk atau naik pada derajat orang yang arifin. Ini maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maqamir rijal tu ditafsirkan oleh Syekh Abdul Samad adalah termasuk orang arifin, iaitu para awliya Allah. Jadi rijal, yang dimaksud rijal ini adalah iaitu para wali-wali yang derajatnya tinggi. Jadi nak dapatnya dia kena ayyashabahu al-ijlalu lillah wa ta'zim. Hadirin wal hadirat azakumullah. Jadi kita berzikir tu jangan kita lalai. Jangan kita zikir tu anggap syarat je, hadiah dah. Kadang-kadang customary makes it not valuable. Jadi benda yang sudah menjadi adat, jadikan ia seperti tidak ada harga. Dah tak ada berharga sebab dah jadi macam biasa kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak dah jadi kebiasaan, perkara yang dah biasa, adat, customary tersebut, dia naik pada derajat custom tersebut atau customary tersebut, dia naik pada derajat tenggelam. Jadi setiap waktu dia seperti berzikir. Ingat kepada Allah. Kita nak yang macam tu. Kita nak macam orang dah biasa zikir tapi tak ada hati tak berzikir. Sehingga kan zikir tu hanya lidah bergerak, otak duk fikir benda lain. Tak. Kita nak dia dah jadi biasa. Biasa kerana apa? Dah biasa kerana berzikir menyebabkan kita tenggelam dalam ingat Allah SWT. Sebab dia banyak berzikir. Sehingga kan bila terjadi maksiat depan kita, kita istighfirullah, astagfirullah, kita ingat Allah. Dan tak ada syaitan nak bisik, alah tak apa, nanti boleh taubat dah. Tak ada, tak kena macam tu. Dia terus alhamdulillah misalnya, ni haram. Caw, tak boleh. Macam tu ada. Kita nak macam tu, tuan-tuan. Dan ini fawaid zikir yang kita dah sebut pada minggu-minggu yang lepas. Betapa pentingnya zikir tersebut dalam kehidupan manusia. Ini. Sebab itu, dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala. Jadi, saya selama pembacaan saya, banyak ulama-ulama yang mengikut tarekat Syadzili, seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Sahibul Raud, Syarhul Raud, Fathul Wahab, Lubbul Usul, Ghayatul Usul dan lain-lain. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini dia sendiri bertarekahkan Syadziliyah. Itu kehebatan. Guru kepada guru-gurunya
Ingat kita ada Syekh Sahibul Hikam, iaitu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan kita ada Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi. Lalu kita ada kepada Al-Imam Al-Syekh Al-Arif Billah Abul Hasan Al-Syadzili. Abu Hasan Syadzili. Ini. Dan banyak di kalangan para masyayikh di Nusantara ini juga bertariqah Syadziliyah. Jadi tariqah Syadziliyah ini seperti bacaan Hizib Bahar, Hizib Barri, Hizib Nasr. Ini Abu Hasan Syadzili. Hatta Syekh yani Hadrat Syekh Hashim Ash'ari sendiri, Hadrat Syekh Hashim Ash'ari sendiri, beliau bertariqah Syadziliyah. Menurut riwayat beliau bertariqah Syadziliyah. Okey. So apa kata-katanya di sini? Dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, zikir yang afdal bagi murid itu iaitu zikir la ilaha illallah. Zikir yang afdal bagi murid itu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Selama ada ia di dalam hawa nafsu. Selama ada di dalam hawa nafsu, maka apabila fana ia daripada nafsunya, maka membawa zikir Allah itu terlebih manfaat baginya. Jadi bila dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini zikir murid. Jadi murid bila zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan apabila dia dah tenggelam, dah fana, dah jatuh zikirnya, maka dia kembali, dia tinggal Allah, 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 Allah. Dan ini ada dalam ilmu tariqah, ilmu tasawuf, disebutkan perkara ini. Sebab itu kita di dalam ilmu tasawuf kita ada perbahasan. Kalau kita baca Hidayatus Salikin dan kitab-kitab yang lain, dia akan mulakan dengan definition, pengenalan ilmu, hukum menuntut ilmu, kitab-kitab rujukan, di mana. Ini metodologi dia. Setelah itu dia masuk kepada iaitu takhalli anir radha'id, pembersihan jiwa, bahayanya tamak, bahayanya hubbul jah, suka pangkat, suka harta, suka ni. Itu. Jadi syahwat dan lain-lain. Itu di bab awal. Itu bahaya-bahayanya untuk dibuang. Lepas tu takhalluq lepas tu dengan tahalli bil fadail, pentingnya kita beramal, mahabbah, ikhlas, tawakal dan lain-lain. Itu disebut bab kedua, bab selanjutnya. Setelah itu barulah pentingnya untuk kita berguru, kerana tanpa guru kita macam mana kita nak amal kan? Ibarat di zaman sekarang, kalau kita tak ada guru, apa pun saja ilmu, kalau tanpa guru, macam mana kita nak beramal tuan-tuan? Maksud kita nak beramal tu macam mana? Yalah, kita nak bersihkan jiwa kita. Tidak ada tabib yang membersihkan jiwa. Macam mana kita nak bersihkan jiwa? Itu maksud dia. Boleh faham kan? Maksud dia macam tu. Jadi kita di dunia perubatan yang pernah saya bagi contoh, kalau kita nak bawa nak driving, tak ada lesen driving, macam mana kita nak bawa kereta? Kan? Nak belajar driving pun kena belajar dari guru. Tak boleh kita buat sendiri semua dan kita pergi daftar JPA ujian terus. Boleh tak? Tak boleh. Dia suruh dulu masuk sekolah, ikut jam sekolah memandu. Dah ikut jam, cukup jam belajar. Teori cukup, ni cukup, enjin cukup. Baru boleh ambil ujian. Dah ambil ujian baru lulih. Lulih baru boleh terus. Macam itulah. Kan? Maka pilot pun sama. Berapa jam dah pilot? Dia kena macam tu. Tip-tup belajar agama, tak payah, pakai Google je cukup. Tak payah berguru. Sebab apa? Ini belajar agama lain. Itu nak naik kapal terbang ni lain. Dia kena belajar, kena ambil lesen. Tak boleh lah. Kalau nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sorry, I'm not able to make a phone call at this time. Maaf. Komputer pula masalah. Kalau macam contoh dia, apa nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau contoh dia perubatan, ini kita kena masuk Faculty of
Medicine baru boleh. Tapi bila agama tak payah. Mana boleh. Agama lagi bahaya. Kalau tanpa berguru, tanpa guru yang sahih, yang benar, maka apa terjadi? Salah baca, salah harakat, salah faham. Sebab itu nak beramal kena guru, dan guru tu kena betul-betul guru mursyid. Jangan guru yang pelik-pelik. Baca kitab Arab pun tak erti dah jadi guru. Tak bolehlah macam tu. Tak boleh, dia kena ada syarat rukun dia. Melainkan dia hanya perwakilan khalifah menjalankan sahaja, itu bab lain. Yang penting adalah mursyid dia atas dia. Atas dia seorang yang alim. Jadi ini pentingnya kita berguru. Dan apabila setelah itu maka dia ada panduan. Panduan berzikir. Macam mana cara zikir? Ini baru disebut. Panduan berzikir mengikut mazhab ini, mazhab tu tariqah lah, tariqah ini. Itu. Jadi ketika berzikir la ilaha illallah, bila dia masih berada di mubtadi'in, itu zikir la ilaha illallah ni yang paling bagus untuk bersihkan tersebut. Bila dia dah tenggelam, dah fana, maka dia berpindah berzikir Allah, 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 Allah. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Supaya dia tambah kuat. Dia memang kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu sirna, sesuatu itu hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dan zikir sir perlahan. Apa zikir sir itu? Iaitu terlebih afdal bagi orang yang arifin. Zikir sir dalam hati. Terlebih afdal bagi orang yang arifin, iaitu orang yang telah sampai kepada makrifat yang putus, dan makrifat dengan ilmu hakikat dan ilmu laduni. Ini disebut. Ini nak kena syarahkan satu persatu ni tuan-tuan dan puan. Dan zikir sir, jadi tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah kuat sebab dia mubtadi'in, nak bersihkan. Tapi bila dia masuk zikir sir, jadi lebih afdal bagi orang yang arifin. Dan al-arif billah dia dah zikir dia dalam hati. Maybe tak nampak berzikir, hati dia Allah, Allah, Allah. Contoh dia. Iaitu orang yang telah sampai pada makrifat yang putus. Dia dah, dan makrifat dengan ilmu hakikat. Jadi dia sampai pada derajat makrifat dengan ilmu hakikat. Yani ya'rifu syai' bil haqa'iqi. Mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Ini difahami seperti apa? Kalau di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Ada satu kitab nama dia Kifayatul Atqiya, syarah kepada Hidayatul Atqiya. So dalam kitab ini Al-Malibari, bukan Al-Malibari, Al-Malibari sahibul manzumah, yang memiliki manzumat dia, tapi disyarahkan oleh Abu Bakar Asy-Syattah. Abu Bakar Asy-Syattah kata, ilmu hakikat ni apa? Iaitu melihat fi bawatibil umur. Melihat kepada batinnya perkara. Jadi dia melihat kepada sisi kualiti ibadah tersebut. Bukan meninggalkan amal, tidak. Kalau tinggalkan amal bukan hakikat. Dan hakikat itu tak boleh tinggalkan syariat, tinggalkan amal tak boleh. Saya bagi contoh. Contoh yang mudah. Orang yang hanya faham secara zahir, tidak pegang kepada batin, maka bila dia beribadah, dia kata, saya masuk syurga kerana amal saya ini. Saya masuk syurga, saya beramal, saya masuk syurga. Ini. Dia pasti, secara zahir, dia kata. Baca ibarat dia macam ni lah. Kalau saya kerja kuat, saya dapatlah duit. Saya tak kerja, saya tak dapat duit. Dia pakai logik macam tu. Padahal kita tahu kadang-kadang kita kerja kuat pun, kalau Allah takdirkan dia tak dapat duit juga kan. Kojok dah turut-turut tak dapat duit. Hak ke apa? Dia tak dapat masuk mahkamah ke apa, kalah. Misalan dia. Walaupun saya dalam keadaan benar. Dan Allah takdirkan dia kalah lah juga. Cuma orang yang zahir tadi tu, dia beribadah kerana saya dah ni, saya pasti masuk syurga. Itu zahir sahaja. Tapi ada yang batin sahaja juga salah. Hakikat sahaja itu salah. Dan sesat. Contoh dia apa? Kan takdir semua telah dicatat oleh Allah SWT sejak azali. So buat apa saya nak solat? Saya tak solat ke saya solat, Allah dah takdirkan saya masuk syurga atau neraka. So no point untuk saya solat. Sebab saya dah takdir, saya dah telah digariskan. So saya tak payah solat lah. Hakikatnya Allah dah tentukan saya masuk neraka atau syurga.
secara batin tu hakikatnya memang seperti itu. Dalam erti memang syurga dan neraka telah dicatatkan oleh Allah. Cuma kesalahan dia seolah-olah dah tahu nasib dia walaupun dia tak tahu. Dan seolah-olah dia dah kata yang dia akan masuk ke dalam neraka atau syurga mana-mana, atau dia memang tak tahu, tapi seolah dia dah mau anggap bahawa benda tu dah tercatat sehingga kan dia tak nak beramal. Itu kesalahan dia, itu kebodohan dia. Kalau bahasa dalam kitab hatta ilmu akidah sendiri, ini bukan tasawuf, ini ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu akidah Asy'ariyah, akidah ahli sunnah wal jamaah menyatakan seperti itu. Dan berarti orang seperti ini jahil. Kerana apa? Kerana simple dia, kita tak tahu tuan-tuan dia masuk syurga ke neraka, kita tak tahu. Tuan-tuan nak masuk syurga ke neraka? Kalau menurut Imam Sanusi, sebab kita tak tahu ni, jadi tandanya ada solat, ada ibadat, ini tanda pahala dan dosa, tanda kepada taklif, pembemanan hukum yang Allah berikan kepada makhluk. Maka sewajarnya untuk kita, bukan sewajarnya, wajib untuk kita melakukannya, untuk beribadah dengan sungguh, tuan-tuan dan puan-puan, dengan harapan ibadah tersebut, dengan sungguh-sungguh tersebut, ibadah tersebut dengan sungguh-sungguh menyebabkan kita mendapat pahala, dan akhirnya kita dapat pahala dan kita mendapatkan syurga dengan rahmat Allah, masuk ke dalam syurga. Walaupun kita tahu bukan pahala itu yang memasukkan kita syurga, itu hanya tanda hukum taklifi tadi, hukum yang dibebankan tadi. So kita tak tahu, maka kita buat kerana ini wajib. Ini derajat hakikat sebenarnya. Derajat tasawuf. Tasawuf dah nak masuk tarekah, derajat tarekah. Kita buat ini sebab dia wajib. Itu satu, kerana syariat menyatakan wajib, dan kita buat ni kerana kita takut azab Allah, dan kalau kita tak buat kita lebih dekat azab Allah. Ini tarekah. Maka kita takut, muraqabah. Bila kita dah selalu buat, kita dah cinta dengan ibadah tersebut, kita rindu dengan Allah SWT, maka kita buat kerana kita cinta Allah SWT, dia naik derajat ihsan. Ini derajat tinggi, derajat para orang tasawuf yang tinggi, orang tarekah yang tasawuf dah tinggi. Lepas tu derajat hakikat tersebut apa? Bila dia dah tenggelam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah dalam keadaan benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu yang sama dia tahu ini wajib, tapi wajib-wajib pun dia dah fokus dengan beribadah tersebut. Kerana dia rindu, tak beribadah ni dia rasa rindu dengan Allah, dia rasa cinta Allah SWT. Dan nanti setelah itu, yang terakhir, mahattah selanjutnya, dia tahu dia buat ibadah ni bukan kerana mengharapkan pahala atau apa. Sebab dia tahu dia masuk syurga itu kerana rahmat Allah, dia masuk neraka kerana keadilannya. Tapi dia buat ini kerana betul-betul tenggelam. Tak buat je dia rasa, ada yang tak kena ni, aku kena ibadah solat. Bila habis zikir dia rasa rindulah, zikir lagi. Dia betul-betul merasa kehadiran, kecintaan ibadah tersebut, tenggelam dalam ibadah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu kepada perkara ini. La ilaha illallah. Dengan ilmu hakikat dan ilmu laduni. Bagi orang yang telah capai kepada itu, Allah SWT mungkin bukakan dia kasyaf. Ilmu laduni dia itu apa? Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ada satu kitab bernama Risalah Laduniyah. Apakah itu Risalah Al-Laduniyah? Imam Ghazali menerangkan tentang ilmu laduni, dan ini pernah saya tulis di dalam Surat Khabar. Dan Surat Khabar Utusan Malaysia. Jadi saya ada kolom pena Dr. Aiman tersebut, dan di situ saya menyebutkan atau menceritakan tentang banyak perkara, dan salah satunya ilmu laduni. So dalam hal ilmu laduni ini, Imam Ghazali menerangkan ilmu laduni ini ada yang dibawa oleh malaikat Jibril yang turun, dan tidak dipanggil ilmu laduni, dipanggil dengan wahyu. Dan wahyu ini telah tertutup setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi ba'da wafati Rasulullah SAW,
maka tidak ada lagi wahyu. Dan siapa yang mendakwa saya mendapat wahyu daripada Jibril lah, ini salah. Dia jahil lah. Dia nampak orang yang tidak ada ilmu. Dan revelation atau wahyu itu sudah habis, dah tutup. Akan tapi manusia diberi ilham oleh Allah SWT. Ilham ni ada, ya. Kerana semua pengetahuan kan hakikatnya datang daripada Allah SWT. Dan ini kembali kepada hadis. Hadis Sahih Muslim kalau tak salah. Di mana hadis dia bunyi seperti ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kalau ada di kalangan umatku yang mendapatkan, yang ditahdithkan, muhaddathuna, yang ditahdithkan, yang dikhabarkan, yang diilhamkan. Dia masuk at-tahdith ni, ayyulhamun, orang yang diilhamkan daripada Allah, maka dia adalah Umar. Maka dia adalah Umar. Itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut. Jadi dalam hadis itu disyarahkan oleh ulama termasuk Imam Asy'arani dan lain-lain, dan bahkan diiyakan oleh beberapa ulama, kalau tak salah. Saya tak ingat, tapi saya pernah buka, juga diiyakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam hal ini. Jadi Ibn Taymiyah rahimahullah juga mengiyakan tentang ilham. So ilham tu mukasyafat. Kita panggil ilmu mukasyafat. Al-Kashaf. Kasyaf tu ada tak dalam Islam? Ada. Dan ini dipanggil dengan ilmu laduni. Dipanggil dengan ilmu laduni. Cuma dia ada syarat dia. Imam Ghazali kata syarat dia tak boleh bercanggah dengan syariat sama sekali. Kerana syariat sudah tertutup. Sekala adalah konon dapat ilmu laduni untuk jadi Nabi, itu kafir. Dia jatuh kufur. Sebab apa? Sebab dia telah melanggar, mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan mengaku menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan daripada Allah SWT, dalam arti bukan bermakna dia adalah suatu perkara yang baik. Bukan ilmu laduni, justru itu adalah bisikan syaitan untuk mengelabui orang tersebut. Kalau contohnya yang dia kononnya dapat kasyaf tapi bercanggah dengan syariat, seperti dia mengaku ada syariat selain dia, nanti Nabi Isa turun membawa syariat Nabi Isa, bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini juga berlanggar kepada syariat. Salah. Dan perlu ini adalah perkara yang menyalahi. Ini. Lalu belum lagi yang lain, tuan-tuan. Banyak. Banyak lagi contoh-contoh yang batil. Jadi ini kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cerita dia. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ni, dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pernah suatu waktu berzikir. Tiba-tiba datang cahaya kepada dia, dan cahaya dia berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Abdul Qadir, jadi aku adalah Tuhan. Aku halalkan kepadamu perkara yang diharamkan, dan aku gugurkan perkara yang wajib kepadamu. Kerana kau dah sampai taraf wali Allah yang tertinggi. Maka halal dah. Maka apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ikhsha' ya la'in. Berambuslah wahai yang terlaknat. Diusir. Berambuslah wahai yang terlaknat. Dari situ, kerana apa? Kerana syariat tidak akan terpadam sampai hari kiamat. Tak ada istilah seorang itu sampai derajat wali, halal bagi dia perkara yang haram. Tak ada. Halal bagi dia untuk perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Tidak. Haram tetap haram. Ini. Hadirin wa hadirat hafizahumullah. Jadi ini adalah perkara-perkara tentang ini. Selalu ini contoh dia macam mana, tuan-tuan? Contoh dia seorang ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Fasil Fihri, yang mengarang kitab Akidah Ahli Iman. Dia pernah berjalan nak menuju ke Qasr Qabil, balik ke kampung dia daripada Fes. Dia dari Fes nak balik ke kampung dia. Saya telah habis belajar. Tiba-tiba kena rompak. Dia terpaksa patah balik ke Fes sebab dah miskin. Dah kena rompak. Maka dia baliklah Fes. Daripada dia jalan ke buluran kan, patah balik.
Dia patah balik, guru dia kata, ini tanda engkau duduk dekat FES. Duduk kat FES, mengajar di FES, National Ilmi FES, bukan balik ke Qasr Kabir. Ilmu engkau adalah di FES, tandanya. Ini contoh tuan-tuan dan puan-puan. Ini seperti hikmah ibrah yang dia dapatkan. Jadi tak boleh gunakan alasan ilmu laduni untuk membuat syariat yang barulah dan lain-lain, tidak. Dan syarat ilmu ini seperti yang disebutkan, dia termasuk min arif billah. Dia orang yang benar-benar alim, orang yang benar derajat, sampai pada derajat yang arif billah, arifin. Dan syarat arifin ini dia kenalah menguasai ilmu zahir. Ini menguasai ilmu zahir. Dia kena taat dengan hukum mahkamah Allah, alim, pakar. Bukan dengan makna dia itu siapa sahaja orang baju lengan pendek duk buat maksiat, tak ada masalah, tak tahu hukum hakam, cakap sikit tentang makrifat, dia ni tahu. Tak boleh macam tu. Dia kena betul-betul al-arif billah, betul-betul alim, bacaan dia bagus dan lain-lain. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Lalu dia sebut sini, kerana ghalib pada mereka itu zikir dengan hati. Jadi ghalib pada mereka itu zikir dengan hati. Dan sekalian kelakuan mereka itu zikrullah ta'ala. Jadi sampai sikap mereka, pergerakan mereka, perjalanan mereka, perbuatan mereka, ini semua ikut zikrullah ta'ala. Jadi dia ini hal dia itu seperti zikir kepada Allah SWT. Setiap masa dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang dimaksudkan. Maka kerana inilah kata ulama, idza arafa Allah Ta'ala kulla lisanuhu, iaitu apabila mengenal seorang akan Allah dengan mengenal yang putus, nescaya kelu lidahnya. Kalla lisanuhu. Kalla lisanuhu, dia kelu lidah dia. Dah. Ini susah. Ini zikir dengan hati sehingga kelakuan mereka itu zikrullah. Jadi semuanya dia dah berzikir. Jadi sampai maksiat tu memang tak load kat dia. Dah tak kena dah. Dia dah tak ada nak pegang dah. Jadi orang macam ni dia tak cinta harta, tuan-tuan. Dia tak cinta harta. Maksud tak cinta harta tu macam mana, tuan-tuan? Jadi dia tak kisah baju dia tu je. Kan? Yelah, maybe 2-3 helai basuh pakai tu je lah. Tak adalah saya nak cari Versace lah, saya nak cari Armani lah, saya nak cari Louis Vuitton lah, saya nak cari yang mahal. Tak ada dah, dia tak peduli dah. Ini contoh dia. Ini derajat yang tinggi kita ni, jangan cakap. Kita ni aduh, semuanya masih berkira berapa kosong dan lain-lain. Ini berarti kita ni masih termaghrur, tertipu dengan duniawi. Dan kata Syekhuna Qutbul Aqwan, Syekhuna guru kami Qutbul Aqwan, kutub bagi segala alam ini, Sayyidi Syekh Muhammad bin Sayyidi Syekh Abdul Qadir As-Samman Al-Madani rahimahullah. Jadi siapakah dia? Iaitu Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, Tariqat Samaniyah. Kalau tak salah, dia murid kepada Al-Qushashi, murid kepada Ibrahim Al-Qurani, kalau tak salah. Atau dia sempat dengan Syekh Abdul Ghani Nabulusi mungkin. Wallahualam. Saya tak ingat. Tapi hari tu pernah saya kaji, saya dah lupa. Saya dah pernah kaji benda ni. Cuma saya dah lupa. Itu. So, menurut Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani dari Madinah, ulama besar, guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, dia berkata, Madarul Arifina Al-Fikru Wal-Jawlan. Peredaran orang yang arifin itu memikirkan akan Allah. Peredaran dia adalah memikirkan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hati mereka itu, dan memandang mereka itu akan
kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memandang akan kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat Allah Subhanahu Wa Taala dan tajalli Allah. Bagaimana Allah takdirkan, tajadi Allah, Allah takdirkan, Allah tunjukkan, Allah sikapkan, Allah kasyafkan dan lain-lain. Tajalli Allah di dalam hati mereka itu. Allah buka hati mereka itu. Iaitu semata-mata ingat hati mereka itu akan Allah. Sehingga mereka ingat hati mereka itu akan Allah. Dia hanya ingat Allah je lah. Jadi dia dah tidak melihat melainkan Allah SWT. Dia dah tenggelam dalam mengingat dan berzikir kepada Allah SWT. Ya Allah. Ini derajat yang sangat tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Ini orang yang betul-betul berzikir. Jadi kita di Malaysia ini, harap tuan-tuan ini, walaupun kita tahu kita duduk kat Kuala Lumpur ni, jauh dari pondok, jauh dari tempat orang beramal. Kalau kat kampung tu, contoh dia ada pondok, beberapa pondok di beberapa daerah, di Perak ada, di beberapa daerah lain, di mana dia ada pondok untuk orang tua-tua, orang dah pencen. Orang dah pencen, 60, daripada duduk rumah, tengok TV, jahit je. Tu je lah kerjanya. Dia lebih baik dia duduk pondok. Anak-anak pun dah besar. Anak-anak dah besar, dah kerja, datang jenguk pun setahun sekali. Dah PKP ni, dah 2 tahun tak balik-balik, dah tak sayang kat aku ke. Misalnya dia macam tu kan. Jadi daripada macam ni, lebih baik aku duduk kat pondok. Pondok tu dia sediakan bilik, satu bilik air kat dalam bilik. Lalu lengkap, cukup. Nanti pagi sebelum subuh tahajud, diajarkan cara tahajud. Lalu wirid, lepas wirid baca Quran, baca Quran azan subuh, lepas azan subuh solat sunat subuh dengan wiridnya lagi, lepas tu solat subuh, lepas habis solat subuh baca wirid juga panjang sikit, baru balik, baru solat syuruk. Habis solat syuruk, dia balik ke bilik dia, dia tidur. Dia bangun nanti pukul 10 ke apa, dia duha. Lepas duha dengan ceramah ustaz, dia punya syekh misalnya dia mengajar ke kitab apa ke, belajar untuk solat yang betul lagi ke, baca Al-Quran. Nanti dia rehat kejap, lepas tu Zuhur. Solat Zuhur, sebelum Zuhur sunat Zuhur, lepas tu Zuhur, lepas Zuhur solat sunat ba'da Zuhur, lepas sunat ba'da Zuhur, dia pun rehat. Nanti sebelum asar bangun, mengaji dulu sampai masuk asar, solat asar, solat sunat asar, solat asar. Habis asar, wirid sikit, lepas tu rehat atau makan, masak kalau nak masak. Lepas tu sebelum maghrib buka puasa. Misalnya dia buka puasa, tadi lupa sahur dia. Buka puasa, lepas buka puasa, lepas tu solat jamaah maghrib. Lepas tu lepas jamaah maghrib, tadarus Quran dengan syekh, dengan tafsir dia. Lepas tadarus Al-Quran, solat sunat qabla isya, solat isya, ba'da isya, wirid-wirid. Habis wirid ada zikir, majlis zikir setiap malam tuan-tuan. Lepas tu pengajian sampai pukul 12, baru balik tidur rehat, bangun lagi pukul 3, tahajud. Tiap-tiap hari buat macam tu je rutin dia. Sampai padam. Sampai meninggal insya-Allah husnul khatimah. Betul ke tidak tuan-tuan? Daripada kita duk habis semua daurah habis. Daurah Netflix tu habis. Daurah Astro tu habis. Astro First tu habis dari awal. Daurah jugalah dipanggil. Daurah ni kan orang ngaji kita panggil daurah kan. Daurah kitab ni, daurah kitab ni. Daurah tu maksudnya kilatan, kulit ke kulit lah. Kitab ni baca dari awal sampai akhir dengan syarah sekali. Ini daurah juga. Astro First dari awal sampai habis. Habis. Daripada macam tu. Dah pencen. Lebih baik isi dengan di pondok. Kami di Indonesia dulu, di pondok di Jawa dulu, pondok ada pondok tua macam tu. Memang banyak yang datang, bukan sedikit. Yang datang ribuan. Dan ada doktor khusus sebelah pondok tu. Jadi kalau ada apa-apa sakit, ialah nama orang tua banyak sakit. Doktor tu boleh tahu. Ini hospital pun dah ada ambulans tak jauh. Ada apa-apa ambulans terus datang. Macam tu.
Tapi yelah, daripada duduk dekat rumah, tak buat apa, tak ada orang jaga, duduk kat pondok. Ini yang dimaksudkan pentingnya kita ini tentang untuk menghidupkan zikir. Menghidupkan zikir. Kita kat Kuala Lumpur ni susah. Tak ada, sikit lah, jarang. Masjid pun okey lah, Alhamdulillah kita buat Yasin, tahlil. Tapi kalau boleh upgrade lagi. Upgrade zikir kita, takkan Yasin tahlil terus saja. Kalau boleh kena tambah lagi, tuan-tuan. Wirid kena panjang lagi. Ambil baca rotib hadat. Tu rotib hadat. Atau kalau tak rotib hadat, rotib alatos. Kalau di Johor banyaklah rotib. Itu contoh dia. So kena amalkan, kena ada amalan. Lebih bagus lagi, istimewa lagi. Dia ada guru yang dia ikuti. Yang dia lazimkan zikirnya sehari berapa ribu, 5,000, 10,000, 11,000. Macam tu. Itu lebih kuat. Kalau masih muda Ustaz, ini kita sibuk bekerja, okey tak apa. Ini tak apalah, ya, malam Jumaat minimum pergi masjid, baca Yasin, baca tahlil. Itu dulu, mulakan dengan tu. Istiqamah kan masjid wilayah ni. Istiqamah, dah pencen nanti upgrade. Macam tu. Tapi janganlah tak buat langsung, tunggu pencen baru nak buat. Itu lagi teruk lah. Masalahnya sekarang ni ialah Allah SWT menarik nyawa seorang tu tak kira bila. Kadang-kadang kita muda pun boleh padam. Tak sedar-sedar tiba-tiba dah ditarik nyawa. Na'udzubillah min zalik. Kita berharap kita husnul khatimah, kita tak nak su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Itu ditonton. Tapi kalau husnul khatimah tu ada kat muda, tak apalah, asalkan husnul khatimah. Itu yang kita nak. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, kenapa kita duk cakap benda mati je ni? Takut Ustaz ni. Kita hidup ni kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa ni merasai mati, tuan-tuan. Kalau tak ingatkan sekarang, nak ingatkan bila? Nak suruh orang kejar dunia gila-gila, tiba-tiba dia mati tak sempat bertaubat. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Susah, tuan-tuan. Sebab itu kita kena pastikan ibadat jangan tinggal, solat kita jangan tinggal. Solat tu fardu, jangan tinggal. Okey, dan kerana inilah kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, inna lananzuru ila Allah taala bi basaril imani wal iqani fa aghnana dzalika an dalili wal burhani. Bahawasanya kami melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan iman dan yakin. Maksud melihat kepada Allah SWT dengan penglihatan iman dan yakin. Maka mengkayakan akan kami oleh yang demikian itu daripada dalil dan burhan. Jadi apabila seseorang itu, kita tahu di dalam ilmu akidah, kita mengenal Allah dengan dalil dan burhan. Apakah dalil wujudnya Allah? Wujudnya alam. Dalil wujudnya Allah, wujudnya alam. Wujudnya alam ni adalah yang menciptakan alam ini, iaitu Allah. Percaya ada Allah, ada, percayalah. Kalau tak ada, kalau alam ni, kalau tak ada Allah, siapa yang bina alam ni? Siapa yang cipta alam ini? Itu pertanyaannya. Maka tentulah adanya Allah. Tapi apabila orang dengan berzikir, maka dia dah lananzuru ilallahi ta'ala bi basaril imani wal iqan. Dia dah keyakinan dan keimanan dia dah berpegang teguh di dalam jiwa dia. Dia zikir tu dah betul-betul mendarah daging. Zikir dia itu betul-betul dah mendarah daging. Dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, maka fa'aghnana zalika anid dalili wal burhan. Maka dia dah mengkayakan akan kami, maksudnya dah cukuplah bagi dia. Jadi dia dalil burhan dah tak perlu dah. Sebab apa? Dia dah memang yakin keimanan dia kepada Allah tu dah sangat tinggi dah. Dan dia dah tak tengok kepada dalil dan burhan. Sebab hujah-hujah akidah, hujah-hujah ilmu kalam yang diberikan oleh mutakalimun, itu hakikatnya adalah untuk orang yang nak membuktikan kepada orang yang menolak Allah SWT, ini bukti dia. Dia macam tu. Tapi bila dia dah betul-betul beriman dengan zikirnya, dah
betul-betul kuat dalam amalnya, kecintaan dia kepada Allah, dalil tak dalil dah tak tengok dah. Dia dah tenggelam dalam, hanyut di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya kami melihat kepada Allah SWT dengan penglihatan iman dan yakin, maka mengkayakan akan kami oleh yang demikian itu daripada dalil dan burhan. Itu dia. Dan maqam inilah dinamai oleh ahli tasawuf sebagai maqam syuhud. Maqam syuhud ni adalah maqam tertinggi, tuan-tuan. Maqam di mana dia menyaksikan kewujudan Allah SWT. Bukan dia melihat Allah di dunia, tak. Kita tak boleh lihat Allah di dunia. Kerana apa? Allah boleh dilihat di akhirat kelak. Ini ru'yatullah fil akhirah, itu jawaz. Boleh. Macam mana? Bila kaifin. Tanpa macam mana. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi apa dia itu maqam syuhud ini, melihat ini iaitu disyaratkan, iaitu melihat akan Allah SWT itu dengan mata hati. Itu maksud dia. Jadi jangan salah faham istilah-istilah ulama tasawuf. Jadi banyak istilah ulama tasawuf, kalau orang tidak mendalami ilmu tasawuf, dia takkan fahamnya. Dengan mata hati, dengan penglihatan yang layak bagi Allah SWT, iaitu dengan penglihatan yang layak. Nazar yang layak, yaliku bijalalihi. Penglihatan yang layak bagi Allah SWT, yang tiada sepertinya sesuatu yang baru ini. Dengan penglihatan yang layak bagi Allah, yang tiada sepertinya sesuatu yang baru ini. Jadi dia dah tak peduli dah dengan dunia ni. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Dia dah tak peduli dah. Apa-apa yang ada kat dunia ni, pangkat ke, harta ke, nama ke, fame ke, apa ke, dia dah tak peduli. Dah tenggelam, hanyut dalam zikir Allah. Ini adalah derajat yang tertinggi. Batu tu bagi dia meh tu batu. Jadi orang bagi dia emas tu, dia boleh lempar. Dia macam tu. Dan derajat yang tertinggi. Tiada sebenarnya sesuatu yang baru ini. Seperti firman Allah Ta'ala. Laisa kamisli syai'un. Iaitu Allah SWT itu tiada seumpamanya sesuatu. Wa huwa sami'ul basir. Dan dia itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah SWT ni maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita pertingkatkan dan azamkan dalam diri kita untuk taraki dalam berzikir. Taraki, naik derajat dalam berzikir ni, naik. Tidak mudah tuan-tuan, perkara ini tidak mudah. Tapi kita kena ada himmah, tekad dan himmah untuk taraki dalam berzikir, untuk mengingat Allah SWT, untuk mencintai Allah SWT. Dengan berusaha untuk takhalli anir radzain, membersihkan segala diri kita daripada penyakit hati. Wa tahalli bil fadail, dan menghiaskannya dengan perkara-perkara yang baik dan fadilah. Ini yang dimaksudkan dengan maqam syuhud. Tuan-tuan dan puan-puan, ini maqam syuhud. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi betapa pentingnya kita umat Islam ini untuk memerhatikan amal kita, ibadah kita, dan kita punya kesungguhan. Jadi zikir ini, kesimpulan yang dapat kita faham dari awal sampai akhir pembahasan zikir sebelum kita masuk dalam, iaitu fasal kedua pada menyatakan adab zikir. Adab zikir itu adalah cara-cara berzikir. Sebelum kita masuk pada perbahasan itu, kesimpulan dia. Jadi apabila kita dah tahu pembersihan jiwa, takhalli anir radzail, dan kita mengisi diri kita dengan tahalli bil fadail, dengan sifat-sifat mahmudah dan lain-lain, maka kita masuk tentang berzikir, keutamaan berzikir untuk mentasjid dan mengingatkan kepada ahbab sekalian, kepada umat Islam sekalian, kepada segenap hadir wal hadirat hafizakumullah yang mengaji kitab ini, betapa pentingnya zikir. Ini. Dan fadilat-fadilat zikir dia dah sebutkan. Fadilat zahir dan lain-lain. Dan dia menyebutkan tentang fadilat yang terakhir,
dengan zikir ini seorang itu boleh naik pada derajat yang tertinggi, iaitu derajat syuhud, derajat di mana seorang itu menyaksikan Allah SWT di dalam hatinya. Bukan berarti melihat Allah di dunia ini, tidak. Dengan makna tajsim dan lain-lain, bukan. Tapi menyaksikan Allah dengan mata hati. Ini kena faham istilah-istilah yang digunakan oleh ulama tasawuf. Jadi seorang itu pentingnya zikir ini yang membawa kepada derajat ini, yang membawa seorang itu. Dan penting amalan zikir ini kerana apa? Maqam syuhud itu sangat penting. Ini adalah maqam yang tertinggi sebagai hamba. Jadi seorang yang faham kenapa dia hidup di dunia ini, tentulah tidak lain tidak bukan adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapakah orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah para awliya-Nya. Para anbiya dah tutuplah. Nabi Muhammad SAW terakhir. Para anbiya-Nya dah habis. Jadi dah tutup. Berarti para awliya-Nya. Yang tinggal adalah para wali-Nya. Sebab itu kita berusaha untuk mendapat redha Allah. Bukan nak jadi wali. Wali ni tak boleh. Saya nak jadi wali profession, nak jadi wali cita-cita je. Tak betul lah. Kalau wali anak boleh lah. Kan? Tapi kalau wali Allah tu, kalau niat macam tu dah tak jadilah. Itu jelas tak jadi. Tapi yang kita nak adalah untuk berusaha mencapai derajat kecintaan kepada Allah SWT di dalam diri kita. Kita betul-betul merasakan cinta dan kasih dan sayang kepada Allah SWT, tenggelam dalam mencintai Allah SWT. Ini yang sebenar-benarnya yang kita cari, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita cuba dan untuk mencapai perkara tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu disebut juga laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, menunjukkan bahawa tiada yang sama seperti Allah SWT, menunjukkan bahawa segala dunia ini seisinya tidak ada makna, tidak ada guna apabila seorang itu sudah mencapai derajat maqam syuhud. Okey, insya-Allah naktafi bihadzal qadar. Insya-Allah kita selesaikan pengajian kita sampai hari ini, sampai sini saja, iaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung tentang fasal pada menyatakan adab zikir. InsyaAllah segala salah silap saya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.